Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video. Salam sejahtera Malaysia, selamat malam. Berita terkini yang menggemparkan. Al-Fatihah untuk Setiausaha UMNO Kedah yang telah dikabarkan telah meninggal dunia 7 Mei 2022. Berita penuh. Alostar, Setiausaha UMNO Kedah Datuk Hashim Jahaya meninggal dunia di kediamannya di Taman Suria dekat Pantai Johor di sini pada Sabtu. Timbalan Ketua UMNO bahagian Kuala Kedah Datuk Abdul Muttalib Harun berkata, beliau dimaklumkan Hashim 60 tahun meninggal dunia kira-kira jam 2.30 pagi. Katanya dalam kenyataan itu, saya dalam perjalanan ke rumah Allahyarham pada jam 3 pagi. Tetapi telah dimaklumkan oleh seorang anaknya bahawa arwah telah meninggal dunia ketika sedang tidur. Allahyarham memang ada masalah buah pinggang dan sedang menjalani rawatan dialisis. Arwah buat rawatan sejak tahun lepas lagi, tapi kebelakangan ini nampak kesihatannya makin merosot. Kali terakhir saya berjumpa dengan arwah ketika majlis berbuka puasa pada 23 April lepas dan ketika itu dia masih sihat dan sempat berucap. Katanya ketika dihubungi oleh bernama pada Sabtu. Beliau berkata Hashim yang juga bekas ahli Parlimen Kuala Kedah pada 2004 itu turut memegang jawatan Ketua UMNO bahagian Kuala Kedah. Sebagai ketua, arwah memang fokus pada kerja-kerja parti walaupun sibuk bekerja sebagai seorang peguam. Cara arwah juga memang perlu dilaksana dengan mantap dan kami sedang membuat persiapan rapi untuk pilihan raya umum PRU15 akan datang. Katanya lagi, memang sedih dengan kehilangan Allahyarham, tetapi kami semua reda. Kami akan teruskan legasi dan akan cuba memenuhi hasrat arwah yang ingin melihat UMNO menang kembali di Parlimen Kuala Kedah, katanya. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, selamat malam, bye-bye. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk Salam sejahtera Malaysia, berita terkini daripada sinarharian.com.my. Bertarikh 4 Mei 2022. Bertajuk Desak Bubar Parlimen Awal Akibatkan Negara Kucar Kacir. Berita penuh. Ahli Parlimen daripada Padang Rengas iaitu Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz menegaskan UMNO perlu berhenti mendesak agar Parlimen dibubarkan dalam masa yang terdekat. Memetik laporan Awani pada Rabu, beliau berkata, rakyat akan menghukum parti yang mengkucar-kacirkan kestabilan yang sedang dinikmati sekiranya UMNO mahu Parlimen dibubarkan ketika ini. Menurutnya lagi, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah turut bertita bahawa Seri Paduka Baginda menginginkan sebuah kerajaan yang stabil. Katanya, jangan setakat bila untung kita sebut tita raja, tetapi bila tidak menguntungkan kita akan buat berlupa, tidak boleh, katanya. Tambahnya lagi, jadi kita kena ingat, apapun tita daripada Yang di-Pertuan Agong itu memang ada. Mahukan kerajaan yang stabil, mahu negara stabil. Kalau kita langgar tita ini, maka betullah anggapan orang kita nak mengkucar-kacirkan keadaan yang sedang stabil sekarang. Kenapa perlu kucar-kacir di waktu aman dan stabil? Sekarang tidak ada apa-apa masalah, katanya lagi. Tambahnya, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mentadbir negara dengan baik. Tidak ada masalah. Saya lihat alasan yang diberikan itu spekulasi sahaja ataupun diada-adakan sahaja, katanya. Selepas memperoleh kemenangan selesa dalam pilihan raya negeri PRN Melaka dan Johor, terdapat pemimpin daripada UMNO yang mendesak agar Parlimen dibubarkan bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 PRU15 diadakan dengan segera. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi The News bergema di channel ini. Bye-bye. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada perainsight.com bertajuk Pemilihan PKR, Rafizi pula buka pekung Saifuddin. Berita penuh.
Calon timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli hari ini berkata beliau berkorban demi membantu Saifuddin Nasution Ismail ketika hilang kerja selepas tewas pada pilihan raya umum 2013. Pada pilihan raya berkenaan, Saifuddin mengalami kekalahan menentang calon UMNO di Kulim, Bandar Baru. Beliau bagaimanapun menang di kawasan sama pada 2018. Rafizi yang juga naib Presiden PKR, beliau berkata beliau memujuk Saifuddin kembali aktif dalam politik susulan kekalahannya dalam pilihan raya 2013. Selain memberi laluan kepadanya menjadi Setiausaha Agung Parti, jawatan yang kekal disandang Saifuddin sehingga kini. Kenyataan merujuk Saifuddin berkenaan timbul susulan komen pencabarnya bagi jawatan timbalan Presiden itu baru-baru ini yang mengulas ketiadaan Rafizi selama 2 tahun daripada politik yang mana mencetuskan kritikan terhadap Rafizi menghilangkan diri ketika parti memerlukannya. Rafizi menggesa Saifuddin tidak mengambil tindakan ingin memalukan orang lain dengan mengeluarkan kenyataan berbentuk pribadi. Katanya, beliau memainkan peranan penting kepada Saifuddin menyokongnya diberikan jawatan di Pulau Pinang selepas Saifuddin meninggalkan negara untuk bekerja di Indonesia. Rafizi berkata beliau mengemukakan kertas kerja kepada Kerajaan Pulau Pinang melantik Saifuddin sebagai penasihat strategik kepada Ketua Menteri pada ketika itu Lim Guan Eng pada 2017. Katanya Kerajaan Pulau Pinang Kerajaan Pulau Pinang terima kertas saya dan Saifuddin dapat jawatan itu. Katanya lagi, saya juga meletakkan jawatan sebagai Setiausaha Agung pada 2016 untuk diserahkan kepada Saifuddin sebab saya fikir ketika itu jadi naib presiden sudah cukup, kata Rafizi. Ketika itu Rafizi sebagai naib presiden jawatan dipilih dan pada masa sama sebagai Setiausaha Agung Parti. Rafizi berkata beliau juga menjelajah ke seluruh negara berkempen untuk Pakatan Harapan PH walaupun dirinya tidak dibenarkan bertanding pada pilihan raya umum 2018 susulan kes mahkamah. Jadi mengapa jadikan saya sasaran kegagalan anda, katanya. Beliau bagaimanapun tidak tersinggung dengan kenyataan yang dibuat Saifuddin yang dianggap sebagai rakan baik, namun sekadar menjawab soalan yang dikemukakan ahli di Permatang Pau. Rafizi berucap di hadapan kira-kira 200 ahli di Bayan Baru hari ini dalam kempennya bagi jawatan timbalan Presiden. Pemilihan parti akan berlangsung bermula 13 hingga 18 Mei. Secara berasingan, Rafizi berkata beliau tidak aktif berpolitik memandangkan Perdana Menteri ketika itu, Mahathir Mohamad, tidak menyukainya dan beliau tidak mau menjejaskan peralihan kuasa antara Mahathir kepada pemimpin PKR Anwar Ibrahim. Katanya, saya tidak bodoh, saya boleh lihat tanda pimpinan ketika itu. Saya bercuti daripada tugas parti, saya tidak mahu batu penghalang antara kerajaan dan Tun M, katanya. Rafizi berkata beliau akan terus berkhidmat kepada parti sekalipun gagal menang dalam pemilihan parti. Katanya beliau juga akan terus melakukan yang terbaik sekiranya beliau sekali lagi dipilih sebagai ahli parlimen di Pandan, Selangor, kerusi di mana disandangnya selama sepenggal bermula 2013 hingga 2018. Ketika ini kerusi berkenaan disandang bekas Presiden PKR Dato' Wan Azizah Wan Ismail. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi, bye-bye.